rancangan Mau'izah di Duke TV. Wa idza ghadiba fatara. Bila dia marah, dia memilih jalan bersama. Dia bergaduh dengan suami dia, gaduh dengan isteri dia. Itulah sifat kepada apa yang ada, alhamdulillah, dan kita terus berusaha untuk mendapatkan lebih daripada itu, tetapi rasa syukur terhadap apa yang capai target dalam hidup dia, impian dalam hidup dia, cita-cita dalam hidup dia. Apa dalilnya? Allah sebut dalam surah An-Nashrah, fa idza faragh. Sedangkan kita tak payah takut, sedangkan cacing duduk dalam tanah pun ada dia punya makannya. Kerana apa? Allah berikan dia rezeki. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu kita nak takut akan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sidang penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hari tuan-tuan dan puan-puan semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bertemu bersama saya sekali lagi Ustaz Azhar Latif dalam perkongsian tazkirah kita pada kali ini. Dan sebelum saya meneruskan perkongsian pada hari ini, saya mengajak pada penonton-penonton yang dirahmati Allah yang masih lagi belum tekan butang subscribe, maka tekan butang subscribe di Duke TV dan tekan butang notification bagi memudahkan kita mendapat maklumat berkenaan dengan siaran-siaran ataupun video-video yang dimuat naik di Duke TV. Begitu juga kita share kepada kawan-kawan kita yang masih lagi belum masuk ataupun yang masih lagi belum subscribe di Duke TV, maka kita ajak ramai-ramai supaya mereka juga mendapat manfaat daripada tazkirah-tazkirah yang dikongsikan sepanjang Ramadan ini khususnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita kali ini kita nak membincangkan satu topik yang kita berikan tajuknya ialah redha. Redha ni banyak orang suka guna perkataan redha ni. Tapi apa maksud redha? Kan? Jadi redha ini kalau kita lihat di dalam kitab-kitab tasawuf, dia menyatakan bahawasanya redha ini iaitulah suka hati akan segala yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyangkal akan segala yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa sahaja yang ditentukan oleh Allah, yang timbul dalam hati kita ialah perasaan suka. Yang timbul dalam hati kita ialah perasaan seronok. Apapun ketentuan tersebut. Dan kadang-kadang ada yang berlaku dalam kehidupan kita yang kita tak rasa seronok lah. Ialah siapa yang tengah-tengah berjalan terjerombak jatuh atas lantai suka pula ya. Kalau dia berjalan jatuh longkang, bangun sengih senyum, yang itu gila namanya, penonton yang dirahmati Allah. Tetapi maksud di sini ialah bila mana berlaku sesuatu perkara yang kita rasa berat hati untuk menerimanya, tidak langsung dalam hati kita menyangkal apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyangkal dalam erti kata marah, menyangkal dalam erti kata tak puas hati. Dan dalam maksud di sini ialah apa? Tak redha lah tu. Kan? Tak redha lah. Sebab itu redha ni ialah apa yang Allah Taala tentukan kita terima, dan apa yang berlaku yang kita tak berapa seronok dan susah untuk terima, maka kita tidak menyangkal ianya adalah merupakan satu perkara yang Allah Ta'ala telah lakukan kepada diri kita. Sidang penonton yang dirahmati Allah, dalam memahami makna redha ini juga, kita tidak boleh memahamkan bahawasanya redha ini ialah dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kan, aku redha ajalah. Kan, kalau kenapa kamu tak semayang, Mat? Kamu ni takkan tak tahu semayang ni wajib. Kamu tak takut ke esok siksaan Tuhan?
awak reda je lah. Kalau dah seksa. Ini bukan reda namanya sidang penonton yang dirahmati Allah. Ini namanya putus asa. Ini namanya cari penyakit. Itu bukan reda, kan? Kita dah tahu dah, Allah dah beri kepada kita garis panduan. Macam mana nak dapat syurga, macam mana nak jauhkan diri daripada api neraka. Janganlah buat benda-benda yang boleh menyusahkan kita, khususnya yang akan menyusahkan kita di akhirat kelak. Kita nak hidup di akhirat ini dalam keadaan senang. Jadi janganlah kita ni menggunakan perkataan reda dalam erti kata kita buat pula perkara-perkara yang menyusahkan diri kita. Yang keduanya, apa itu reda ataupun apa perkara yang berlawanan dengan reda itu, iaitulah dengan membiarkan mudarat datang kepada kita. Kita dah tahu dah mudarat tu datang. Kita dah tahu dah perkara itu berbahaya. Maka janganlah kita lakukan. Alasannya apa? Awak reda je lah. Bukan. Dah tahu dah, khususnya dalam keadaan umat-umat manusia sekarang, ataupun sebelum-sebelum ini, yang masih lagi kita katakan memelihara daripada virus-virus yang berbahaya ini, dan dah dipesan supaya jangan berkumpul dan sebagainya, maka tiba-tiba kita masih lagi, kalau dia kata nak kena juga, kalau tak kena lah. Itu bukan reda namanya. Kerana apa? Kerana kita mengundang mudarat tersebut. Selagi mana kita perlu memelihara dan menjaga keselamatan diri kita, selama itulah kita perlu menjaga keselamatan tersebut. Tidak boleh menggunakan alasan reda semata-mata kita nak membahayakan diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang lain. Begitulah juga yang ketiganya sidang penonton yang dirahmati Allah. Apa maksud reda? Reda itu bukanlah satu perkara yang kita katakan seperti contohnya kita ada sakit, contoh tak, doktor dah suruh makan penyakit ni macam-macam lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Penyakit ni namanya kencing manis, darah tinggi, jantung, buah pinggang, ataupun sakit apalah, segala macam sakit yang biasa sebut 4 ini je tak. Yang lain tu banyak penyakit ni sidang penonton dirahmati Allah. Dan penyakit ni dia ada ubat dia, dan bila doktor dah suruh kita makan ubat, jangan tak makan, kita kena makan. Kerana apa? Kerana kalau kita tak makan dan alasan yang kita berikan itu adalah reda je lah. Kalau dah nak mati sebab penyakit ni, aku reda. Itu bukan reda, ya. Jangan salah faham tentang maksud reda. Sebab kadang-kadang kita sebut perkataan reda, tapi yang kita buat selain daripada reda. Reda ni ialah apa dia? Ialah orang yang senantiasa berusaha. Dia menjadikan orang lebih berusaha. Itulah maksud reda. Walaupun dia menerima apapun takdir ketentuan Allah yang menyusahkan diri dia, yang menjadikan dia ada penyakit, yang menjadikan dia susah sebagainya, hilang pendapatan, punca pencarian dan sebagainya, tetapi dia berusaha ke depan dan ke depan dan ke depan. Kerana apa? Kerana ada reda. Maka reda dia menuntut kepada usaha. Reda dia tidak menjadikan manusia berputus asa. Kerana itu sidang penonton yang dirahmati Allah, kadang-kadang Allah tetapkan kepada kita sesuatu dalam kehidupan, kita tak tahu di apa pengakhirannya. Kadang-kadang benda tu kita nampak macam kita suka, tapi benda tu tak baik kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang benda tu kita tak suka, tapi dia baik kepada kita. Jadi apa-apa sahaja yang Allah tentukan, maka kita reda, kita memandang ke hadapan, dan kita menjadikan diri kita untuk senantiasa berusaha supaya kita tidak menjadi umat manusia yang terkebelakang, tetapi terus terkehadapan. Apa sahaja yang menimpa kehidupan kita yang telah ditetapkan oleh Allah, maka perkara pertama ialah tetapkan reda dalam diri kita dan terus melangkah ke hadapan untuk mencari sinar kehidupan kita, kehidupan di dunia, begitulah juga kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini mendatangkan satu manfaat di dalam kehidupan kita. Saya mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Mau'izah di Duke TV. Wa idza ghadiba fatara. Bila dia marah, dia memilih jalan bersabar. Dia bergaduh dengan suami dia, memilih jalan bersabar. Gaduh dengan isteri dia. Itulah sifat qada. Apa yang ada, alhamdulillah. Dan kita terus berusaha untuk mendapatkan lebih daripada itu. Tetapi rasa syukur terhadap apa yang capai target dalam hidup dia, impian dalam hidup dia, cita-cita dalam hidup dia. Apa dalilnya? Allah sebut dalam surah An-Nashrah, fa idza faragh. Sedangkan kita tak payah takut, sedangkan cacing duduk dalam tanah pun ada dia punya makannya. Kerana apa? Allah berikan dia rezeki. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu kita nak takut akan rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita.